Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk presentation tugasan 3 PKUK 1094, saya bersama rakan-rakan saya iaitu Irfan Ezani dan Muhammad Haziq akan menerangkan sedikit mengenai pihak-pihak yang berkolaboratif dalam membantu MPPK penglihatan. So, jadi sebelum tu kan, kita saya bersyukur kerana diberi ruang dan peluang untuk membentangkan serba sedikit mengenai agensi yang membantu murid-murid MBPK masalah penglihatan ni. Jadi saya berterima kasih kepada Puan Norimah dan Madam Lily atas kesempatan yang telah diberi kepada kami. Jadi saya akan teruskan. So, sebelum tu kita akan terangkan dulu apa tu MBPK. MBPK ni ialah murid-murid berkeperluan khas seperti murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan atau kecacatan pendengaran atau masalah pembelajaran. Murid-murid MBPK diperakui oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi. Jadi kita nak tentukan orang tu MBPK ke tak, kita kena buat saringan dengan doktor-doktor pakar. Kita tak boleh semena-mena cakap, oh orang tu tak boleh nampak, orang tu buta, tak boleh nampak, orang tu ada masalah penglihatan. Tak boleh. So kita ada 6 masalah murid berkeperluan khas ni. Yang pertama penglihatan, kurang daya penglihatan. Lepas tu kurang upaya pendengaran, kurang upaya pertuturan, kurang upaya fizikal, dia tak boleh berjalan ke apa ke semua ke. Lepas tu masalah pembelajaran dia. Lepas tu kurang upaya yang pelbagai. Dia ada 2 ataupun lebih kurang upaya sekali dalam satu benda yang sama. Macam tu. So kita teruskan. So kita akan menerangkan tentang pendidikan khas masalah penglihatan. Apa tu masalah penglihatan? Kita kecilkan skop tu daripada 6, kita ambil 1, iaitu penglihatan, dan kita kecilkan skop tu. So masalah penglihatan ni merujuk kepada keadaan masalah yang melibatkan fungsi sebagai deri penglihatan. Secara umumnya masalah penglihatan boleh dikategorikan kepada 2 kategori utama, iaitu buta, rabun atau penglihatan yang terhad. Jadi masalah penglihatan ni main dia ada 2 je, iaitu buta, memang tak nampak langsung, 100% tak nampak. Yang kedua ialah dia rabun. Dia dalam lingkungan 80% ke 20% je boleh nampak. Itu rabun. So ciri-ciri masalah penglihatan ni, ciri fizikal mata kita boleh tengok dekat mata ni kan, dekat mata ni fizikal dia, yang apa yang kita boleh nampak ialah mata merah ataupun mata tertutup. Lepas tu tak ada anak mata, dia tak ada kala hitam, dia kala putih. Ataupun biji mata dia terlalu besar sampai terkeluar. Lepas tu kita boleh juga tengok orang tu ada masalah penglihatan kalau kita tengok perlakuan dia. Perlakuan dia seperti dia macam tengah-tengah belajar gosok-gosok mata, ataupun selalu kelip-kelipkan mata, ataupun tengah-tengah buat kerja, kita tengah mengajar kat depan, dia pandang tepi. Dia pandang tepi, dia tak fokus kat depan, dia fokus kat tepi dia. Dia nak meniru je kerja dia. Tapi itu pun bersebab juga dia tak nampak apa kat depan, jadi dia pandang tepi, tiru. So kita tak boleh 100% salahkan dia. So okay, pihak pertama yang akan saya terangkan untuk yang membantu murid-murid MBPK masalah penglihatan ni ialah doktor pakar. So doktor pakar ni yang pertama, bukan yang pertama, memang saya akan terangkan yang penting sekali untuk masalah penglihatan ni ialah doktor pakar oftalmologi. Doktor pakar oftalmologi ni apa? Doktor pakar oftalmologi, OFTAMOLOGI, mendiagnosis dan merawat pesakit dengan masalah dan penyakit mata dan turut menjalankan pembedahan mata. Jadi doktor pakar oftalmologi ni memang dia mahir lah mengenai mata, mengenai kesihatan mata, mengenai pembedahan mata, apa yang nak buat kat mata ni kalau dia jadi apa, semua tu dia pandai. So saya ambil contoh doktor pakar oftalmologi ni dekat hospital Glen Angles dekat Kuala Lumpur, dekat belah-belah Ampang sana. So apa cara dia? Apa cara doktor oftalmologi ni buat untuk membantu masalah MBPK? So
untuk membantu masalah MBPK ni, murid-murid masalah MBPK ni, doktor-doktor pakar ni mestilah akan buat ujian saringan. Ujian saringan ni penting untuk mengenal pasti. Lepas tu untuk doktor pakar ni nak bagi jalan penyelesaian untuk masalah dia tu. So yang pertama, doktor pakar ni akan membuat pemeriksaan pupil terdilat. Terdilat tu apa? Terdilat tu ialah bukaan mata. Itu terdilat. So pemeriksaan pupil terdilat ni melibatkan pupil mata. Pupil tu bahagian hitam yang dekat dalam. Kan kalau korang semua yang tengok video ni check betul-betul kat mata. Mata kita ada putih, ada coklat, ada hitam. Ada juga yang putih, hitam-hitam. Tapi untuk pemeriksaan pupil ni dia melibatkan bahagian hitam ni je. So doktor pakar akan menggunakan ubat mata khas. Dia ada ubat mata lah yang macam kalau dekat kedai farmasi kita guna Aimo kan. Tapi dia khas lagi untuk pemeriksaan ni yang membantu mendilatkan pupil. So ubat mata khas akan dititiskan ke dalam mata, macam kita guna Aimo, untuk mendilatkan pupil, untuk membesarkan pupil tu, supaya ahli oftalmologi dapat melihat melalui bukaan pupil yang lebih besar. So doktor pakar ni kena nak check lah, dia tengok ke dalam mata tu. So yang kedua, ujian saringan kedua ialah ujian ketajaman penglihatan. Semua tahu kan macam mana ujian ketajaman penglihatan ni, yang pesakit akan duduk kat belakang ni. Lepas tu dia ada carta Snellen. Carta Snellen ni digunakan, carta Snellen tu yang ada huruf besar, kecil tu. So ujian ketajaman penglihatan ni melibatkan ketajaman untuk melihat. So dalam ujian ni menggunakan penutup mata dan carta Snellen. Jadi kanak-kanak ataupun individu yang sedang melakukan ujian saringan ini perlulah duduk pada suatu jarak daripada carta Snellen tu dan tutup sebelah mata untuk cek belah ni punya ketajaman. So dia tengoklah huruf pertama yang paling besar, contohnya A, dan bawah tu mungkin kecil-kecil. Kalau tak nampak dan atas pun tak nampak, so doktor boleh kenal pastilah betapa doktor boleh kenal pastilah dia punya ketajaman penglihatan tu. Okey, seterusnya ialah ujian pembiasan kanta. So melibatkan penglihatan mata, memerlukan pesakit duduk di atas kerusi khas dan menggunakan kanta yang mempunyai preskripsi daripada pakar. So ujian ni kita boleh tengok macam kalau ada siapa-siapa yang pernah buat spek sendiri, pernah buat spek dekat kedai spek mata, dia kena duduk. Lepas tu orang kedai spek mata tu akan letakkan satu jenis spek mata yang boleh tukar-tukar kanta. Yang itulah guna dia. Sebab doktor nak tentukan macam mana, apa jenis kanta, apa ketebalan, apa lengkungan kanta tu yang nak guna. Faham tak? So ujian oftalmologi pembiasan kanta ni menguji kekuatan kanta berlainan, membantu pesakit memperolehi penglihatan yang paling jelas dan tajam. So dia untuk membantu membantu kanak-kanak dan individu masalah penglihatan ni. Dan yang keempat, yang terakhir sekali daripada saya, ialah ujian topografi kornea. Ujian topografi ni kornea ni apa? Ujian topografi kornea ni dia melibatkan bahagian kornea mata. Kornea mata belah mana? Kornea mata kan putih, coklat, hitam kan. Putih tu bukan, hitam tu pupil, coklat tu ialah kornea. Bukan, coklat tu iris. Kornea tu ialah bahagian dalam mata lah. Tak ingat pula mana. So penggunaan kanta sentuh perlu diperlukan, terutamanya kepada pengguna pertama, dan ujian ini hanya dijalankan sebelum pembedahan. Jadi ujian topografi kornea ni macam digunakan kepada orang yang dah confirm lah dia nak buat pembedahan terhadap mata dia. So doktor oftalmologi ni akan buat ujian topografi kornea ni. So jadi okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih, dan saya akan paskan pembentangan ini kepada rakan seperjuangan saya. Terima kasih.
Terima kasih kepada saudara Aiman. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang satu pihak yang telah saya pilih, iaitu Klinik Optometri di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi, Klinik Optometri ini bertempat di bawah Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, yang seperti kita boleh lihat alamatnya adalah 61 Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Chowkit 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi, apa yang menariknya tentang klinik optometri ini? Di klinik ini mereka menawarkan perkhidmatan klinikal yang berkaitan dengan bidang optometri seperti penjagaan mata primer, kanta lengkap, penglihatan terhad, penglihatan binokular, pediatrik, elektrofisiologi dan prostetik. Perkhidmatan yang ditawarkan ini boleh dikatakan setanding dengan pihak-pihak perkhidmatan kesihatan luar seperti klinik-klinik swasta dan sebagainya. Selain itu, klinik optometri ini juga merupakan tempat latihan klinikal untuk pelajar sarjana menjalani latihan klinikal dan praktikal, kerana memandangkan klinik ini berada di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan apa yang menarik lagi, klinik optometri ini menyediakan penjualan alat bantu penglihatan dengan harga yang berpatutan. Sebagai contoh, cermin mata, kanta pembesar dan teleskop. Kesemua alat ini amat diperlukan oleh individu-individu yang mempunyai masalah penglihatan terhad, yang mana mereka boleh mendapatkannya dengan harga yang murah dan berpatutan berbanding dengan mendapatkannya di tempat-tempat yang lain, di klinik-klinik swasta yang lain yang mungkin harganya adalah sedikit mahal dan agak berbeza lah. Seterusnya, yang paling utama adalah klinik optometri ini menawarkan pemeriksaan mata menyeluruh, yang mana dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih seperti OCT, kamera fundus dan topografi kornea. Jadi saya akan terangkan satu persatu. OCT ataupun scan OCT merupakan satu kaedah pengimejan yang digunakan dalam oftalmologi. Pada asalnya, ia direka sebagai alat pengimejan untuk retina, tetapi teknologi ini terus berkembang dan digunakan secara meluas dalam bidang perubatan lain, termasuklah pengimejan mata. Imej keratan rentas yang diperolehi oleh scan OCT ini amatlah berguna, terutamanya dalam mengesan dan mengenal pasti masalah dan penyakit retina yang tertentu yang berlaku pada mata seseorang individu tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prosedur dalam melaksanakan scan OCT. Yang pertama, seseorang individu itu perlu menumpukan perhatian mata kepada lampu tanda yang terdapat di dalam mesin dan tidak dibenarkan untuk mengelipkan mata selama beberapa saat semasa scan OCT mengimbas retina. Selain itu, terdapat juga situasi di mana sesetengah pesakit mungkin memerlukan ubat titis untuk mengembangkan anak mata. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemeriksaan scan OCT. Biasanya ubat titis ini mengambil masa 30 minit atau lebih untuk berfungsi. Dan terdapat beberapa keadaan mata yang boleh dikesan melalui scan OCT, termasuklah lubang makula, bengkak makula, glaukoma dan retinopati diabetik. Seperti yang saya sediakan, ini merupakan gambar-gambar scan OCT yang saya dapatkan di laman-laman web. Seperti yang kita boleh lihat keadaan retina yang sihat dan bagaimana keadaan retina yang mempunyai penyakit glaukoma. Seterusnya, kamera fundus. Kamera fundus merupakan alatan yang berteknologi tinggi yang digunakan untuk memerhati bahagian belakang bola mata di mana terdapat salur-salur darah serta saraf-saraf. Sebagai contoh, penyakit dan gangguan yang boleh dikesan melalui kamera fundus ini ialah gangguan atau penyakit pada retina, penyakit mata akibat diabetes seperti retinopati diabetes dan glaukoma. Seperti scan OCT juga, kamera fundus juga terdapat prosedur yang perlu dijalani oleh pesakit.
Antaranya adalah pihak klinik akan menggunakan kamera digital khusus dengan lens yang dapat difokuskan untuk melihat bahagian belakang mata semasa kamera fundus ini digunakan. Selain itu, kita juga akan diminta untuk memposisikan dagu dan dahi di tempat yang telah disediakan supaya kepala kita tidak bergerak semasa pemeriksaan dijalankan. Kita juga akan diminta untuk membuka mata selebar mungkin dan menatap ke depan pada objek yang ditampilkan. Dan sama seperti scan OCT, terdapat juga situasi di mana ubat titis untuk mengembangkan anak mata mungkin diperlukan. Seterusnya, sinar laser akan mulai tertuju ke mata dan gambar akan ditampilkan di layar monitor komputer yang telah terhubung. Proses ini akan berlangsung agak sekejap, lebih kurang 5 minit. Dan terdapat beberapa kesan sampingan apabila pemeriksaan menggunakan kamera fundus ini selesai. Sebagai contoh, pandangan seseorang individu itu mungkin akan menjadi kabur dan sensitif terhadap sinar cahaya matahari dan cahaya akibat daripada kesan ubat titis mata yang diberikan. Oleh kerana itu, individu tersebut disarankan untuk menggunakan kacamata dan meminta bantuan orang terdekat untuk menemani mereka dalam perjalanan pulang ke rumah selepas proses pemeriksaan menggunakan kamera fundus ini dilaksanakan. Apa yang menarik tentang klinik optometri UKM ini, mereka turut menyediakan perkhidmatan penglihatan rendah yang mana ditawarkan di sekolah menengah setapak. Seperti yang kita tahu, sekolah menengah setapak merupakan sekolah pendidikan khas. Mereka beroperasi seminggu sekali semasa sesi kuliah. Tujuan perkhidmatan ini diwujudkan adalah untuk memberikan pemeriksaan mata kepada pelajar yang mempunyai penglihatan terhad dan memerlukan bantuan alat bantu visual. Dengan ini, murid-murid yang mempunyai masalah penglihatan boleh mendapatkan pemeriksaan dan alat bantu visual dengan mudah melalui perkhidmatan yang disediakan. Selain itu, yang menarik lagi, terdapat juga klinik optometri bergerak ataupun KOB, iaitu bas yang menempatkan peralatan lengkap clinical optometry yang mana menawarkan perkhidmatan pemeriksaan mata komprehensif di luar klinik. Seperti yang saya tunjuk gambar, klinik optometri bergerak KOB ini merupakan antara perkhidmatan terawal di Malaysia yang menggunakan konsep outreach to the community kerana menawarkan perkhidmatan di kawasan-kawasan pedalaman dan perumahan. Sehingga kini, perkhidmatan KOB ini telah menjelajah ke seluruh Malaysia bagi menawarkan perkhidmatan optometri seperti di Kedah, Perak, Pahang dan malah hingga ke Malaysia Timur, iaitu Sabah dan Sarawak. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada saudara Haziq untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih kepada saudara Ifan Izani atas pembentangannya yang baik. Jadi saya akan menyambung pula untuk agensi yang seterusnya, iaitu MEPA Hospital. MEPA Hospital ini ditubuhkan hasil kerjasama pelbagai bidang profesional penjagaan kesihatan dan Mahachai Hospital Public Company Limited. Tujuannya adalah untuk menyokong pendidikan dan penyelidikan untuk memajukan pengetahuan kaki tangan perubatan secara berterusan untuk meningkatkan rawatan dan penjagaan pesakit. MEPA Hospital ni dia terletak di tengah-tengah daerah perniagaan baru Jalan Rama di Bangkok, Thailand. Visi hospital ini adalah untuk menjadi destinasi perubatan terkemuka untuk Thailand dan Asia Tenggara. Misinya pula adalah dari segi penglihatan untuk membantu orang ramai memaksimumkan tempoh kesihatan mereka dengan penjagaan pesakit yang rapi, dan mereka juga menggalakkan pendidikan dan penyelidikan profesional untuk kekal di barisan hadapan dalam kemajuan perubatan. Okay, kita pergi ke apa yang ditawarkan pula oleh hospital ini. Hospital ini dia ada menawarkan pelbagai jenis ujian saringan untuk pesakit masalah penglihatan ini,
Yang pertama adalah ujian saringan glaukoma. Yang kedua, ujian pemeriksaan retina. Yang ketiga, pemeriksaan lampu cerah dan juga ujian penglihatan warna. Ujian pertama yang ditawarkan oleh hospital ini ialah ujian saringan glaukoma. Prosedur pelaksanaannya ialah tonometri, ujian untuk mengukur tekanan intraokular dan menilai sama ada pesakit menghidap glaukoma. Yang pertama, mereka ada membuat tonometri applanation, iaitu mata pesakit akan dititiskan dengan fluorescin dan juga anestetik supaya mata pesakit kebas. Dan tonometer akan digunakan untuk menghubungkan kornea dan memeriksa tekanan mata. Yang kedua ialah tonometri tanpa sentuhan. Sedutan udara akan ditiup ke dalam mata pesakit untuk menentukan tekanan matanya. Ketika proses ini berjalan, pesakit mungkin akan berasa sedikit sakit ataupun terkejut semasa proses tersebut. Yang ketiga pula ialah paciometer yang akan digunakan untuk mengukur ketebalan kornea pesakit dengan menggunakan gelombang bunyi jika pesakit mempunyai tekanan mata yang tinggi atau saraf optik yang tidak normal. Yang keempat pula, ujian tambahan mungkin akan ditetapkan bergantung pada umur, sejarah perubatan, risiko untuk mendapatkan penyakit mata ni. Ujian kedua yang dijalankan oleh hospital ini pula ialah pemeriksaan retina. Pemeriksaan retina ini atau fundoskopi ialah ujian untuk menilai retina, cekera optik dan salur darah retina pesakit. Prosedur pelaksanaannya ialah sebelum prosedur, titisan mata akan diberikan untuk melebarkan anak mata pesakit untuk memeriksa bahagian belakang matanya. Pemeriksaan langsung oftalmoskop akan digunakan untuk memancarkan cahaya untuk melihat bahagian belakang matanya. Pelebaran pupil mungkin tidak diperlukan semasa proses ini. Yang ketiga pula, pemeriksaan tidak langsung. Retina dan struktur mata dalaman akan diperiksa dengan teliti melalui kanta pemeluapan dan cahaya yang terang. Bagi hospital ini, dia ada menyediakan still lamp examination ataupun pemeriksaan lampu cerah. Apa tu pemeriksaan lampu cerah ni? Lampu cerah ialah mikroskop dengan cahaya terang yang digunakan semasa pemeriksaan mata. Ia membantu pakar oftalmologi melihat dengan lebih dekat struktur yang berbeza di hadapan mata dan juga di dalam mata. Ia adalah alat utama dalam menentukan kesihatan mata pesakit dan mengesan penyakit mata. Bagaimana pemeriksaan lampu ini dijalankan ialah doktor akan meminta pesakit untuk duduk di kerusi peperiksaan di hadapan lampu celah. Kemudian doktor akan menggunakan titisan mata yang mengandungi pewarna kuning untuk membantu melihat masalah pada bahagian depan mata pesakit. Kemudian doktor akan duduk menghadap pesakit berdepan dan melihat melalui mikroskop pada matanya. Doktor kemudiannya akan menghidupkan lampu celah dan memfokuskan pancaran cahaya berintensiti tinggi. Walaupun cahayanya sangat terang, tetapi ia tidak akan menyebabkan sebarang kerosakan pada mata pesakit. Yang keempat pula adalah ujian penglihatan warna. Pesakit akan melihat beberapa corak titik pelbagai warna dan memberitahu nombor dan bentuk yang dilihatnya. Ini seperti yang telah disertakan gambar rajah. Bagaimana prosedur ini dijalankan? Prosedur ini dinamakan ialah ujian isyarah. Ujian ini merupakan satu ujian saringan penglihatan warna yang terkenal dan digunakan di seluruh dunia sejak tahun 1917. Ia dicipta oleh seorang pakar oftalmologi bermasa Jepun. Ujian ini direka untuk menyaring kecacatan penglihatan warna hijau merah yang lazim berlaku dalam masyarakat. Apa yang special ujian ni ialah individu yang mempunyai penglihatan normal akan dapat mengecam digit-digit nombor ataupun corak yang terdapat di dalam setiap plat. Manakala individu yang mempunyai masalah penglihatan warna pula akan melaporkan nombor yang berlainan ataupun mereka gagal lah dalam mengecam nombor-nombor yang tertera tersebut. Ujian ini dilakukan dalam persekitaran pencahayaan
yang baik dan pesakit akan memakai pembetulan refraktif optimum, iaitu cermin mata ataupun kan tersentuh. Ujian ini dilakukan untuk setiap mata secara berasingan. Maknanya sebelah kanan ni dilakukan secara berasingan dan mata sebelah kiri pula dilakukan secara berasingan. Dan hasil daripada ujian ini dapat menentukanlah sama ada individu tersebut lulus ataupun gagal ujian saringan perkhidmatan warna ni. Rumusan yang dapat dibuat daripada pembentangan kami ialah boleh dikatakan terdapat pelbagai pihak yang menyediakan ujian saringan mata ini. Hal ini menunjukkan bahawa ramai pihak yang telah berusaha mewujudkan dan menyediakan inisiatif seperti ini dengan tujuan yang sama, iaitu bagi membantu individu yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan. Itu saja perbincangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.